saya, Datin, Wakil Jabatan Untuk Ketua, Dr. Tuan Haji Pak Nik, Ketua Rukun Tetangga flat ni, dan ibu-ibu, bapa-bapa serta anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tak dapat, kalau ada yang tertinggal, mohon maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dapat bersama-sama untuk menyambung syariat seperti mana yang dikatakan Ustaz tadi. Syariat ini sebagaimana yang Ustaz sampaikan adalah satu tuntutan syarak sebagai menghidupkan penjiwaan kita terhadap agama kita, agar dia menjadi cara hidup. Agama itu cara hidup. Itu tidak agama itu kacau, supaya kita tak kacau. Jadi kalau kita isikan takwim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, takwim-takwim yang meletakkan diri kita agar tidak lari daripada asal matlamat dijadikan kita sebagai hamba Allah, InsyaAllah kita tidak akan ada ruang seluruh ahli keluarga dan masyarakat untuk mengisi dengan takwim-takwim yang merosakkan dan memusnahkan. Saya rasa saya bukan urusan saya untuk memberi ucapan. Saya pun tak tahu, saya terpaksa memberi sepatah dua kata. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya terkejut dan merasa sebenarnya agak malu untuk menerima anugerah yang bagi saya terlalu tinggi untuk kami. Dan saya sampaikan pada yang berbahagia Datuk tadi, kalau tidaklah kerana beliau yang menganugerahkan ini, beliau adalah manusia ataupun insan, makhluk yang paling layak untuk menerima apa yang beliau serahkan kepada saya. Kerana saya kenal beliau secara peribadi bermula daripada bersama-sama mengendalikan PIDG, Sekolah Lieutenant Danan. Itu saat awal, peringkat awal saya mengenali beliau. Dan saya rasa dalam banyak-banyak jawatan kuasa PIDG, beliau manusia yang paling saya selesa untuk berbincang. Hanya semata-mata kerana mengenali ciri ataupun sifat, kriteria. Sebagaimana yang dikatakan Ustaz tadi, nak mengenali pemimpin ada ciri-cirinya. Dan saya rasa kita semua turut bersyukur dan harus bersyukur, wajib bersyukur kerana beliau masih mewakafkan harta dan dirinya, akal dan masanya dalam keadaan kesibukan beliau dengan tugas di Bukit Aman dan sebagainya untuk memimpin kita, untuk bersama-sama memastikan semampu sedaya upayanya agar KRT ini, rukun tetangga ini berfungsi dan bermanfaat kepada masyarakat. Tak banyak sedikit dia telah memberikan kesan untuk mengisi ruang dengan program-program yang telah pun diatur selama ini, untuk mengelakkan kita daripada terjebak kepada mencipta program-program lain yang mampu, yang bakal merosakkan masyarakat. Kerana anak-anak kita, generasi kita telah cukup rosak kerana dengan pengisian-pengisian yang tidak senonoh. Jadi kalau nak cerita tentang bid'ah, nak cerita tentang pembaziran dan sebagainya, kita telah membazirkan banyak lagi uang kita di tempat lain. Kita tak cerita bid'ah pun. Jadi kalau nak cerita bid'ah, mustahil lah Nabi nak pesankan bila aku mati nanti tolong sambut hari jadi aku. Betul ya? Takkan Nabi nak kata gitu. Jadi kita sebagai pengikut ataupun umat yang berakhlak, umat yang berakhlak ni umat yang mengenang jasa pencipta. Because agama ini ada pencetusnya. Jadi pencetus itu telah pun berbakti kepada kita. Apalah salah kalau kita mengingatinya daripada kita mengingati kematian orang yang bukan-bukan. Michael Jackson mati, pakai orang sambut macam-macam. Kita ada setengahnya ikut sama pun. Menonton depan TV waktu kematian dia tu, pengkebumian dia, tak ada siapa kata bid'ah pun. Jadi tak payahlah kita berkelahi pasal bid'ah tak bid'ah. Kita ambil apa yang baik daripada matlamat majlis ini. Dan saya setelah beberapa tahun kita mengikutinya, biarlah apa orang kata, biarlah apa keadaannya sekalipun, Nabi pesan, berjuanglah kamu wa ima sebatang kara. Untuk yang berbahagia Datuk Syahabuddin, teruskan perjuangan ini biarpun tinggal sendiri. Jangan pedulikan apa kata manusia lain.
Hidup kita singkat, amat singkat. Jangan ingat kita akan hidup 120 tahun. Kita akan jadi orang yang lalai dan terhege-hege untuk berbuat bakti. Anggapkan kita akan mati esok, dikhawatiri kita tak sempat buat sesuatu apa sebelum kita tinggalkan dunia ini. Jika ada silap saya mohon maaf banyak-banyak. Saya ucap terima kasih khususnya kepada guru-guru sekolah agama yang telah membantu kami mendidik akhlak anak-anak ini. Sebab kami bekerja keras dan mengelak diri daripada meminta-minta, kerana tidak mahu dicop sebagai orang yang mengambil kesempatan daripada projek anak yatim. Kami kerja siang malam untuk memastikan kami dapat kepuasan dengan apa yang kami laksanakan. Dan tidak lain tidak bukan, kepuasan itu hanyalah bila mampu melihat anak-anak kami naik ke pentas menerima anugerah kecemerlangan itu dan ini, dan diterima oleh IPTA dan IPTS, sekolah-sekolah pada sama dan sebagainya. Itu saja yang kami harapkan, dan cukuplah kami tinggalkan itu sebagai tanda. Bukan anugerah-anugerah begini yang kami harapkan, bukan sumbangan-sumbangan keuangan sangat yang kami harapkan, hanyalah kerjasama dan sokongan moral. Jika nampak anak-anak kami di jalanan agak kurang sempurna perangainya, kurang elok perangainya, tegur saja. Dan kalau perlu laporkan kepada kami. Bukan untuk apa, untuk kami tahu menilai sejauh mana mereka beradab ataupun berakhlak. Kami tak mahu ia dilihat baik di depan mata kami, tetapi di belakang kami mereka melaksanakan sesuatu yang di luar dugaan. Jadi kepada semua guru-guru khususnya kami ucapkan terima kasih, dan kepada rakan-rakan tetangga KRT, terima kasih banyak-banyak kerana sudi dia bukan menganugerahkan bagi kami mengiktiraf ataupun menerima apa yang kami usahakan sebagai sumbangan kecil kami terhadap masyarakat. Untuk yang berbahagia Tok Ketua, kami sebenarnya dah menganalisa ucapan Datuk dalam majlis yang terakhir bersama YB, dan kami telah mengatur satu merangka sesuatu untuk kita kongsikan bagaimana kaedah pendidikan anak-anak ini boleh dikembangkan untuk sama-sama kita mendapat apa yang Ustaz kata, keberkatan. Kalau kami saja yang dapat mengecapi nikmat daripada pemulihan akhlak itu, dia belum lagi dinamakan berkat. Berkat means cukup, bertambah-tambah. Jadi apa yang dilaksanakan menjadi rahmat kepada kampung ini. InsyaAllah bantulah kami. Kami rasa usaha jualan kereta ni juga membantu rakyat ataupun penduduk kampung ini. Yang jual air tebu, yang jual nasi goreng, yang jual warung, semua dapat tempiasnya. Sebab mereka yang datang turut minum kopi di situ. Mereka turut beli itu dan ini, ada setengah yang nak jual kereta, mereka datang nak beli kereta daripada kami, tengok ada tong dekat atas itu tepi jalan, tak jadi beli dengan kami, beli dengan kereta yang ada tong, sahabat-sahabat yang ada tong. Alhamdulillah, kita bersyukur. Jadi kami panggil mereka datang, dan mereka telah kenal Sungai Ramal Baru sebagai pusat sumber dan sebagai pusat sumber daya manusia. Dia panggil apa? Bina insan. Jadi mereka yang datang kerana dia terpanggil dengan cetusan, dengan hasil pembinaan akhlak. Termasuk petang ini kami ada satu tim sebenarnya yang akan datang. Jadi mengenali Sungai Ramal Baru bukan hanya kerana penjualan kereta, tapi juga kerana aktiviti pembinaan akhlak anak-anak ini. Jadi apa yang YB katakan baru ini, yang Tok Ketua katakan baru ini, biarlah kita jadikan itu produk kampung ini, iaitu modal insan. Sungai Ramal Baru biarlah dikenal sebagai produk modal insan. InsyaAllah kami sangat bersyukur kerana pengiktirafan itu, dan tunggu masa saja kami untuk jumpa dengan Nazir Masjid dan Tok Ketua bagaimana boleh kita manfaatkan masjid lama itu untuk dijadikan aktiviti bersama anak-anak ini, untuk mempengaruhi anak-anak yang lain, untuk memperbaiki sedikit akhlak, insyaAllah. Jika ada salah silap saya ucapkan, saya mohon ampun sebanyak-banyaknya. Dan sekali lagi saya mohon, anugerah ini bukan untuk saya, dia sebenarnya untuk pemberi. Dia untuk Datuk Syahbudin sendiri. Kita betul belakang pada Datuk Syahbudin. Dan kalaupun ada baginya untuk rumah pengasih warga prihatin, bukan untuk saya sekadar wakil. Tidak akan berlaku apa yang kami usulkan tanpa bantuan sahabat-sahabat yang bertugas lumus hari-hari, pagi dan petang. Jadi dia semua untuk keseluruhan warga prihatin, bukan untuk saya sekadar wakil saja. Hazallahu khairan wa yafuzana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Masduki bin Musri di atas ucapan beliau sebentar tadi. Sesungguhnya niat KRT adalah untuk menganugerahkan beliau anugerah hari ini